So untuk perlumbaan biasanya mereka akan gunakan material yang lain. So maksudnya bila material yang lain di perlumbaan, mereka akan gunakan carbon fiber, mereka akan gunakan carbon Kevlar, produk itu kira material lah, dan fiberglass. Manakala kalau untuk yang pasaran, mereka akan gunakan yang bertemu semula bersama dengan saya, Nasha, sebagai host anda dalam Motoview. Macam biasalah guys, kita interview di alam maya. Tapi Nasha tahu, korang dah nampak kat sebelah tu ada apa? Ada helmet, korang tak sabar kan? Kali ni kita akan bersama dengan Abang Zamani daripada KYT, di mana Abang Zamani sebelah saya ni. First Nasha nak cakap, hai Abang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Abang? Baik, saya baik je. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Kerja di rumah lah. Itulah, kita pun terpaksa interview secara alam maya lah. Yalah tu. Tapi kalau korang nak tahu semua, Abang Zamani hari ni dia akan share tentang teknikal dari segi penjagaan helmet. So kat luar sana kita tahu memang ramai yang menggunakan helmet KYT. Macam-macam design yang ada. Dalam perumahan pun ramai yang menggunakan helmet KYT, Abang kan? Siapa nampak helmet ataupun mobile service dekat kapal tu, automatik akan teringat Abang Zamani. Nanti kita akan tanya pasal tu juga. Tapi bang, Nasha nak beritahu abang sebab season yang kedua ni, macam episod yang lalu, kita ada 10 minit challenge. Jadi 10 minit lama tu. 10 minit lama? Kejap itu. Kalau macam abang petik jari macam ni, settle. Okay bang, boleh kan? Jadi Nasha, kalau abang dah start cakap, nanti saya akan startkan countdown ni. Jadi dalam 10 minit tu abang boleh share segala info, soalan-soalan yang saya tanya tu abang boleh jawab dalam masa 10 minit tu. Baik. Jadi sebelum kita start countdown, mungkin abang boleh perkenalkan diri terlebih dahulu lah. Baik. Saya Ahmad Zamani bin Baharudin. So saya merupakan KYT service untuk Malaysia. So di setiap perlumbaan saya akan berada di mana-mana sajalah bersama dengan truck saya ni, insyaAllah. Tu dia kalau orang nampak aja truck tu, automatik akan teringat Abang Zamani. Kan? Okay, kalau korang nak tahu juga, Abang Zamani ni merupakan bekas pelumba. Siapa tak kenal adik-beradik Abang Zamani kan? Kita ada Ahmad Zamani Baharudin, Ahmad Fuad Baharudin. Kita ada lagi seorang Ahmad Nasrul Baharudin. Kalau tengok memang tiga orang ni yang legend-legend dulu, peminat-peminat kaprik, peminat suka pemotoran, mesti tahu siapa ni. Jadi saya tak nak cakap panjang lah, nanti orang penat dengar saya bebel. Dia orang nak dengar Abang Zamani share info sebenarnya. Jadi saya pun dah pencet lah. Right. Okay, jadi saya dah start countdown dah. Saya dah start. So kita nak tanya bang, share sikit apa tu KYT? Baik, KYT merupakan brand helmet daripada Indonesia. So dia dah lebih 30 tahun di dalam pasaran lah. So dalam tahun 2012 dia bekerjasama, bergabung dengan brand daripada Itali iaitu Suomi. Pun dah 30 tahun dalam pasaran. So daripada situ KYT Suomi membuat teknologi R&D dan design di Itali, di HQ Suomi. Tapi production semua dekat KYT Indonesia. So daripada Indonesia lah helmet-helmet ni dikeluarkan. So dalam masa yang sama, daripada gabungan tu juga, so KYT sekarang bertaraf dunia. So dia ada sale dekat dunia, dan ada pelumba dunia yang menggunakan helmet KYT dan Suomi. Betul. Kalau kita lihat
brand KYT ni memang dah tak asing lagi dah. Kita tengok memang pengguna-pengguna kat luar sana, penonton motoview pun mesti ada gunakan helmet KYT. Pelbagai design. Tapi kita nak tanya Abang Zaman terlebih dahulu, apa jenis-jenis yang ada untuk digunakan di dalam perumahan dan juga di jalan raya? So, yang pastinya helmet-helmet ni perlulah selamat untuk digunakan lah. Dia berkeadaan dengan bersih, visor tak ada sama-sama, ada kotor-kotor. So, penglihatan kita lebih jelas. So, insyaAllah dengan penglihatan yang lebih jelas itu adalah faktor-faktor keselamatan kan. Bila kita nak gunakan sesuatu, kalau benda tu tak clear, tak jernih, nanti bila hujan ke apa ke, kena bersesuaian dengan keadaan. Itu adalah perkara yang korang kena tahu kalau nak gunakan helmet. Apa-apa helmet pun betul Abang Zaman ni kata. Jadi bang, macam mana kita nak tahu perbezaan, kalau kita tahu memanglah perbezaan antara yang digunakan di dalam perlumbaan dan juga di jalan raya. Okay, so untuk perlumbaan biasanya mereka akan gunakan material yang lain. So maksudnya bila material yang lain di perlumbaan, mereka akan gunakan carbon fiber, mereka akan gunakan carbon Kevlar, produk itu kira material lah, dan fiberglass. Manakala kalau untuk yang pasaran, mereka akan gunakan yang open face begini, polycarbonate ABS. So material dia agak berbeza. So mungkin daripada material lah terletaknya harga tu kan. So kalau dia gunakan helmet biasa open face carbon fiber, kemungkinan besar harga tu akan melebihi RM1,000. So cost kan. So bermakna helmet-helmet perlumbaan ni memang dikategorikan yang diluluskan dan paling berkualiti dan selamat untuk digunakan. Jadi kalau helmet yang digunakan ni perlumbaan, yelah abang nak kata material dia berbeza. Maknanya helmet yang digunakan oleh pelumba-pelumba lebih ringan nak dibandingkan helmet-helmet biasa yang lain kan? Yes, betul. So biasanya kualiti helmet untuk perlumbaan adalah bermutu tinggi untuk menahan dan menyerap hentakan hanya sekali. Sebab helmet yang digunakan untuk perlumbaan, jika berlaku apa-apa kemalangan, hentakan, so sewajarnya ditukar baru. Sebab dalam masa yang sama, bila apa-apa berlaku accident ke atau crash, kalau misalnya kita tak nampak apa-apa kecederaan, kita takut ada hairline, crack. Kita tak tahu hentakan tu datang daripada mana. Kadang-kadang dia tak mendatangkan tanda mana-mana. So kalau biasanya kalau helmet yang begini semua elok, dan kalau begini ada yang simple scratch, begini biasanya mungkin boleh dipertimbangkan lagi. Tapi kalau bila dah nampak sampai dia punya fiber, so totally memang dah tak boleh gunakan untuk perlumbaan. Maknanya memang kena tukar baru lah orang kata. Kena ada helmet standby lah macam tu. Yes. Biasanya untuk perlumbaan memang kita akan prepare spare kan. Just in case kalau apa-apa berlaku. Okay, jadi bagaimana dari segi tips penjagaan helmet juga bang? Mungkin abang boleh share penjagaan helmet. Kita boleh cuci ke apa-apa ke? Biasanya helmet-helmet yang lakukan servis di Capri pun kita selalu servis helmet kan. So biasanya antaranya adalah cuci visor, atau kalau ada scratch kita tukar visor. Helmet kalau bercalak, kalau kotor kita cuci, kita polish. Lebih ini kan penampilan kan penting. So kalau kita gunakan benda yang kotor, so benda tu tak nampak cantik. So kena selalu cuci lah. Dan untuk bahagian di dalam pun kita boleh lap, cuci. Dia ada dia punya pencuci lah.
Dia ada clean visor, helmet visor apa semua. So penjagaan tu penting lah bagi saya. Jadi bang, kalau open face boleh gunakan tip-tip yang sama yang macam abang katakan untuk perlumbaan ke ataupun tidak untuk open face? Sama juga. Sebenarnya kebanyakan helmet-helmet yang berkualiti tinggi ni semua boleh dibuka. Tapi dibuka mungkin untuk dibilas, bukan untuk dicuci dalam washing machine tak boleh rosak nanti kan. Dia hanya untuk dibilas, untuk mungkin kita untuk jemur bagi hilangkan bau supaya lebih segar. Okey, itu dia antara tips-tips yang diberitahu oleh Abang Zamani tentang penjagaan helmet. So korang, Abang Zamani katakan jangan pandai-pandai buka span tu pergi masuk mesin basuh ni nanti rosak. Disalahkan kita. Itu memang salah. Itu memang tak betul. Okey bang. Jadi kalau pengguna, kita ada 3 minit lagi. So kalau pengguna kat luar sana nak beli helmet KYT kan, apa tips keselamatan yang disarankan oleh Abang Zamani? Tip-tip keselamatan, kita harus gunakan helmet yang bersesuaian dengan raut muka kita lah. At least kita kalau di perlumbaan KYT ada menyediakan option lah. So yang bersesuaian dengan saiz muka. So helmet tak boleh longgar, tak boleh terlalu ketat. So dia pun untuk helmet-helmet begini pun dia ada ciri-ciri keselamatan. Bila kita berlaku kemalangan, jika kita tidak sedarkan diri, so kita ada emergency clip ni untuk buka. So dia boleh buka sebelum kita longgarkan tali untuk dibuka dan lebih selamat. So kira ini adalah ciri-ciri keselamatan lah daripada helmet-helmet perlumbaan. Jadi kalau untuk pengguna-pengguna di luar pula bang, macam mana? Pengguna-pengguna di luar yang saya harapkan helmet-helmet yang diguna adalah yang berpadanan lah dengan apa yang disarankan oleh kerajaan. So biasanya mereka akan keluarkan kalau dulu dia panggil sirin, kalau sekarang helmet-helmet ni diluluskan oleh JPJ. So harus gunakan helmet yang berkualiti tinggi. Bukan mahal sangat pun, kalau comparekan dulu mahal kan. Sekarang semua mampu milih. Yelah, kalau kita tengok kat luar sana tu memang macam-macam design yang ada. Yang paling penting Abang Zamani katakan, korang kena tengok dia punya apa tu yang diluluskan oleh JPJ. Lepas tu apa lagi Abang katakan, sirim dia janji selamat untuk digunakan. Okey. Dan lagi satu, tungganglah dengan cermat. Janganlah berlumba. Itu yang disarankan oleh crack. Cuma di sini saya nak highlightkan saya berterima kasih kepada Motorpart Asia yang sponsor semua ni dan RCD. So Motorpart Asia adalah company yang mengedarkan KYT Suomi di Malaysia, Singapura dan Vietnam. Okey bang. Memang ngam-ngam. Tak sampai 10 minit. Lagi berapa second je abang habiskan. Memang terbaik bang. Saya dah tekan macam ni tiba-tiba. Ngap bang. Saya ingatkan terlebih tadi. Tak ada. Kalau tak kita dengar kan bunyi kita punya alarm tet tu kan. Jadi bang, terbaik bang. Memang masa 10 minit ni abang habiskan dengan info yang sangat-sangat padat. Jadi betul kata Abang Zamani. Kat luar sana kalau ni jangan berlumba. Kalau nak berlumba, kita kena pergi ke jalan yang betul. Kita ada macam-macam platform dah sekarang. Dan Abang Zamani, sebelum kita berpisah, ada apa-apa pesanan untuk penonton-penonton di luar sana? Pesanan yang samalah. Semua ni aspek-aspek keselamatan kita harus jaga kan. Tidak datang pada helmet. Kadang-kadang kita harus menggunakan baju-baju keselamatan, kalau ada glove, kasut-kasut
Dan yang paling penting bagi kita adalah orang cakap, memandu dengan cermat. So apa pun saya harap di luar sana still menyokong motorsport Malaysia kita yang sekarang betul-betul berkembang. So dan terima kasih juga kepada Rasha yang sudi temu bual saya walaupun di alam maya. Betul. Walaupun Kalau tak kita dalam studio kan? Set kan? Yalah. Terima kasih banyak Abang Zamani sebab sharekan info-info yang padat dalam masa 10 minit. At least penonton dan juga penunggang-penunggang motosikal di luar sana, pelumba-pelumba kan tahu tips-tips dari segi helmet, kerana helmet adalah satu perkara yang sangat penting. Kalau tak ada helmet, kita nak keluar pergi mana pun kena pakai helmet kan bang kan? Right. Ya, betul. Jadi bang, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mana tahu nanti kita akan jumpa lagi kat studio ke lepas ni. Share lagi info-info yang lebih menarik. Boleh. Okey, terima kasih Abang Zamani dan terima kasih kepada anda semua yang menonton episod kali ni. Yang penting jangan lupa like, komen dan subscribe sampai kita berjumpa lagi di episod akan datang. Bye-bye. Bye.